إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bawa dah. Kau menaik dah. Datin. Dia selalu dengan si Aisyah tu. Aisyah tu banyak cerita. Mute sekejap. Dia kata orang tua beranak kecil macam ni lah dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan dan kurniaan nikmat yang Allah masih pinjamkan kepada kita. Nikmat berada dalam majlis ilmu seperti ini, nikmat dapat melihat rakan-rakan walaupun berada dalam beberapa kekangan. Kita berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah memberkati, apatah lagi majlis yang berkaitan dengan Al-Quran. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus soleh. Terima kasih kepada puan-puan semua yang dapat bersama-sama pada pagi ini. Kita ada, termasuk saya, 8 orang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kelas kita pada hari ini diberkati, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan berada pada ayat 13 ya. Ayat 13 dalam surah As-Sajdah, muka surat 416. Saya harap anda semua sudah bersedia dan ingat kumpulan 1 siapa dan kumpulan 2-nya ya. Baik. Sedar tak sedar kita telah selesai 12 ayat. Jadi saya harapkan kita dapat membacanya, mengulangnya supaya terus lancar, terutamanya di dalam solat kita insya-Allah. Baik, sama-sama kita mulakan bacaan kita, kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Al-Isti'adzah juga basmalah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, 3 kali yang pertama untuk ayat 13. Cuba perhatikan terlebih dahulu ya, jangan ikut lagi. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها
walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan jika kami menghendaki, jadi terjemahannya, dan jika kami menghendaki, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Huda, petunjuk. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan daripadaku. Pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama. Ayat 13 ini sambungan daripada kisah ayat 12. Sebenarnya dia bermula daripada ayat 11 dan 12. Ketika mana ada di kalangan manusia yang mengingkari kewujudan hari kiamat. Akhirnya sebenarnya sepanjang hidup dia, bila dia ingkar, bila dia mengingkari adanya hari hisab, maka kehidupannya sepanjang 20 tahun hidup, 30 tahun, 40 tahun, dia akan melakukan maksiat ataupun disebut dalam ayat 12 yang lepas, al-mujrim. Idzil mujrimun. Kan? Apa yang dimaksudkan dengan mujrimun ataupun mujrim? Iaitu orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Jadi pada ayat 13 ini Allah katakan berkenaan cerita berkenaan dengan berkenaan dengan hidayah, iaitu petunjuk. Dan orang-orang yang akhirnya mujrim, yang pada kehidupan di dunia yang mujrim, yang melakukan dosa, kemudian mengingkari hari kiamat itu, hari hisab itu dia ingkar. Akhirnya di mana tempatnya? Jahannam pada ayat 13. Ya, la'amla'anna jahannam. Dia akan masuk, akan memenuhkan juga neraka Jahannam. Puan-puan yang dirahmati Allah, neraka Jahannam ini akan dipenuhi ataupun siapakah penghuni neraka Jahannam ini? Allah sebut pada ayat 13 ini, minal jinnati wan nasi, di kalangan jin dan juga di kalangan manusia. Ya. Baik, faham kita di sini, minal jinnati wan nas, faham kita di sini, adakah di situ nanti di dalam neraka adanya haiwan, kucing yang kita nampak kan, haiwan-haiwan di atas dunia ni, adakah kita akan nampak ataupun manusia yang berada dalam neraka itu dia akan nampak adanya haiwan di dalam neraka? Tidak. Ya, di dalam neraka yang akan memenuhkan neraka itu adalah di kalangan jin dan juga manusia. Di kalangan jin, sebab apa dia? Di dalam ayat 56 pada surah Adz-Dzariyat, Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biasa kita dengar ayat tu kan. Allah kata memang banyak Allah ciptakan, makhluknya banyak. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, tetapi dua makhluk ini dia kena jelas matlamat dia hidup. Dalam ayat itu maksudnya adalah tidak aku ciptakan, tidak aku jadikan jin dan juga manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Kenapa dicampakkan ke dalam api neraka? Kerana tidak beribadah kepada Allah. Apa ciri orang, apa punca tidak beribadah kepada Allah? Kerana tak nak percaya adanya hari hisab, tak nak percaya adanya hari kiamat itu. Akhirnya mujrim sepanjang hidup di atas dunia ini. Baik, itu yang boleh kita dapat faham daripada ayat 13. Baik, sama-sama kita baca untuk ayat 13 ini. Saya harap kita dapat baca dengan lancar, tidak ada kesalahan pada bacaan ya. Saya baca dahulu, kemudian anda boleh ikut. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Silakan semua. 13. Walau syi'na panjang Ustaz. Bahasa kami pendek-pendek Ustaz. Okey, baik.
Saya cuba dulu. Jadi kita kena potong lagi. Cuba ikut bacaan saya ni. Walau 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Boleh dah? Silakan. Silakan. 13. 13. Walau syi'na لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Baik, boleh. Lain tak overload ni. Kita lancarkan lagi. 13. Perhatikan lagi di sana. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Silakan. 13. Walau ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Mungkin ada beberapa perkataan yang kita jarang dengar. La'amla'anna. Ya, mungkin perkataan itu jarang didengar. Baik, kita baca lagi. Lihat lagi di sana, saya baca dan ikut. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Silakan. 13. 13. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Baik, bersedia. Masih lagi dalam keadaan melihat kumpulan 1 sahaja ayat 13. 13. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Baik, tak mengapa, boleh. Kita lancarkan lagi. Terima kasih. Kumpulan 2 sahaja. Bersedia, kumpulan 2 sahaja 13. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Baik.
Baik, terima kasih. Ada Ikut orang lagi duduk. baca. Yalah, Ada orang aja hari ni ya. mungkin duduk. internet lah tu, internet. Internet banyak gangguan lah hari ni. Ha. Ustaz pun punya tak clear. Cuba check Ustaz punya mic. Tak, Ustaz pun putus-putus, Ustaz. Mic Oh, Ustaz ya, clear. Cuba check Ustaz punya mic apa. Okey. Itulah, saya ni dekat rumah ni streaming je ni, bukan Unify. Dia tak masuk lagi dia punya Unify dia. Okey, baik. Kita lihat lagi di sana. Saya baca 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Silakan. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Baik, ayat ni panjang, kita ulang lagi. Bersedia kumpulan 2 sahaja. Kumpulan 2 sahaja 13. 13. Walau syi'na la'atina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Baik, terima kasih. Kumpulan 1 sahaja 13. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Baiklah, terakhir sebelum kita tutup, perhatikan baik-baik, saya baca dan ikut di sana. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Silakan. 13. Walau syi'na walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Kita cuba tutup sekejap, insya-Allah. Insya-Allah, yakin. Boleh baca dan boleh ikut. Baik-baik. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Silakan. 13.
Walau Syi'na syi'na la'atayna hudaha walakin haqqal qawli minni la'amla'anna لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Alhamdulillah. Boleh insya-Allah, boleh insya-Allah. Insya-Allah. Bersedia? Ustaz dah. Kumpulan ya. Telefon dia sound dia tak berapa bagus lagi ni. Loud sangat kan. Oh ya. Ramai sangat orang. Itu okey lagi. Okey, baik. Bersedia kumpulan 2? Bersedia? Nah. Baik, kumpulan 2 sahaja. Cuba tutup dulu. Kumpulan 2 sahaja 13. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin walakin haqqal qawli la'amla'anna jahannama jinnati wan nasi ajma'in. Baik. Boleh. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Kumpulan 1 saja bersedia. Kumpulan 1 saja 13. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tak lancar Ustaz. lancar Ustaz. Penuh tadi. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Baik, insya-Allah boleh. Kita buka balik sekejap, sekali saja. Tak boleh lebih, sekali saja. Okey. Kulla nafsin Jadi dia dah boleh nampak mana kalimah yang dia tersangkut tu. Walau syi'na. Okey. Baik. Dalam keadaan melihat semua 13. 13. walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Alhamdulillah. Baik. Kita cuba tutup untuk kumpulan 2 dahulu. Jadi kumpulan 2 dahulu. Kumpulan 2 sahaja 13. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kumpulan 1 sahaja bersedia. Kumpulan 1 sahaja bersedia. Kumpulan 1 sahaja 13. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Baik, alhamdulillah. Last yang terakhir sebelum kita pergi ayat 14. Kita semua 13. 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kita buka. Mantap. InsyaAllah. Ayat seterusnya 14 kita buka. Cerita lagi pasal azab yang mereka dia kena timpa kepada mereka. Lihat saja di sana. Jangan ikut lagi. 14. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. 14. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. 14. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maka rasakanlah olehmu azab ini. Disebabkan apa tu? Disebabkan kamu melupakan pertemuan dengan harimu ini, iaitu hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Baik. Macam saya katakan tadi, ayat 14 ini dia meneruskan lagi cerita tentang azab orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Allah kata apa? Ketika diazab tu Allah kata fadhuku. Zuku ni maksudnya kalau kita tengok ayat dalam surah Al-A'raf, Allah cerita tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, dia makan buah khuldi, buah yang kekal tu. Allah kata apa kepada Nabi Allah Adam alaihi salam? Sekejap saya belik ayat tu dengan kalimah yang sama. Ayat berapa Ustaz? Ayat berapa Ustaz? Sekejap ya. Dia di awal-awal surah Al-A'raf tu, muka surat 152. Al-Quran kita muka surat 152. Ayat dia tu ayat 22 bawah tu. Ayat 22 tu nampak? Nampak. Okey. Ayat tu bunyi fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarah. Tu. Falamma dhaqa asy-syajarah. Dhaqa, jumpakan kalimah dhaqa. Dhaqa. Dhaqa ni maksudnya macam tadi ayat yang kita nak hafal tu ayat 14 tu dia sebut zuku. Dhaqa zuku. Sama. Kalau dhaqa ni maksudnya dia telah rasa, memang dia telah, dia past tense fi'il madhi. Tapi kalau zuku ayat surah As-Sajdah yang kita nak hafal tu maksudnya kata kerja, kata arahan, rasakan, kan macam marah tu kan, rasakan. So jadi apa maksud dhaqa, yadhuku, zuku ni semua apa dia? Manusia tu dia memang benar-benar rasa. Contoh kan macam ni, saya semalam contoh saya baru makan
durian kampung contoh tak makan lagi. Malam. Contoh semalam. Dia terasa Lepas kat tu- bibir ni Ustaz. Pagi ni saya cakap, sedap lah. Saya cakap pagi ni dalam kelas kita ni, sedap lah durian kampung semalam. Dah lah murah. Apa nama, orang belanja pula. Sedap, manis kau. Dia tak sama dengan durian yang lain, musangking ke apa, udang merah, macam-macam. Air pucung lah, macam-macam. Kan? So jadi, macam mana saya cerita sedap pun, tetapi anda di sana, betul ke sedap? Macam mana rasa? Tak dapat rasa. Sebab tak masuk lagi dekat mulut masing-masing. Tak sampai lagi dekat lidah. Bila tiba-tiba, ada lebih lah. Nanti pukul 2 saya hantar. Siapa yang datang kelas hari ni, saya pergi hantar kat rumah dia. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Betul pun tak apa Ustaz. Betul-betul pun tak apa Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu kan pukul 2, pukul 3 saya sampai, anda baru rasa. Baru dapat rasa yang saya cerita pukul 11 ni. Dia punya feel kan dah lain. Saya rasa macam ni, tapi bila sampai rasa lain lah rasa dia. Tak seperti yang saya jangka. Jadi nak beritahu, dalam ayat surah Al-A'raf, kisah Nabi Adam, memang benar-benar Nabi Adam rasa buah tu. Janganlah kita tanya. Jangan nanti ada kelas mana-mana, tafsir sampai ayat 2 surah Al-A'raf tu jangan tanya. Ustaz, macam mana rasa tu? Kita takkan kecuali kita yang pergi rasa nanti dalam syurga Allah. Itu point ni. Kan? Ustaz, Ya. yang Zaqa tu fi'il madi kan? Ya, Zuku fi'il amar dan Amar. Ya. Okey, so jadi kita ambil pengajaran ni dalam kalimah zaqa, zuku ni semua dalam cerita berkenaan dengan ibadah. Orang yang bangun qiyamul lail, orang yang bermunajat kepada Allah, orang yang mengamalkan satu-satu zikir, satu-satu amalan, dia hanya boleh cerita dekat kawan, dekat orang lain. Bila aku buat amalan-amalan ni rasa lain lah, rasa tenang tu lain. Sebelum ni tak macam ni. Tapi ada amalan yang aku amalkan lepas minggu, lepas 2 minggu, bangun qiyamul lail, dapat istiqamah, rasa lain. Perasaan tu takkan dapat kepada orang yang dengar. Kecuali dia kena buat. sendiri. Dia kena buat sendiri. Dengan syarat dia buat menepatilah apa yang dia ajar oleh Al-Quran dan Sunnah, ataupun memang dia buat bersungguh-sungguh. Jadi kalau dalam cerita ayat 14 yang kita nak hafal ni, surah As-Sajadah, ini kisah tentang orang tu dia akan rasa sendiri azab tu, tetapi kita masih atas dunia ini dengan amal ibadah kita betul-betul berusaha untuk merasa kemanisan ibadah. Pernah dengar perkataan kan, manisnya ibadah, pernah dengar kan? Kita kena buat sampai kita sendiri rasa manisnya ibadah tersebut. Supaya apa dia? Kita tak nak zaqa, zuku azab di dalam api neraka. Yang kita nak rasa zuk, kan pernah dengar orang tarikat, pernah dengar kumpulan tarikat tak? Zuk. Dia bila zikir kan. Lepas tu dia punya goyang kepala tu kan kuat kan. Bila kita tanya, kenapa zikir sampai goyang kepala kuat macam ni? Dia kata, aku dah rasa zuk. Tu rasa manis. Rasa benda tu sendiri. Boleh dah? So jadi, kita ambil perkataan zaqa zuku ini, kita nak rasa kemanisan dalam beribadah. Supaya manisnya yang sebenar nanti Allah masukkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan na'udzubillah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita baca sama-sama ayat 4. Saya baca dahulu, baru anda ikut. 14. Lihat di sana. 14. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Silakan. 14. 14.
وذوقوا عذاب بما كنتم تعملون. تعملون. Okey, baik. 14. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Silakan. 14. 14. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Baik, alhamdulillah. 14. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Silakan. 14. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Baik, alhamdulillah. Ambil nafas kejap. Bersedia kumpulan 1 sahaja dalam keadaan masih melihat. Kumpulan 1 sahaja 14. 14. 14. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Bersedia kumpulan 2 sahaja 14. 14. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيتكم وذوقوا عذاب الخلد بما تعملون. Baik, alhamdulillah. Tidak banyak sangat perkataan yang susah. Pernah dengar perkataan buah khuldi kan? Khuldi kan? Itu azabal khuldi. Kekal. Buah yang kekal. Ataupun azab yang kekal. Azabal khuldi. Baik. Saya baca dan ikut lagi. Nanti ada sedikit saya nak cerita lagi pada ayat 14 ni. Tapi kita bagi hafal dulu. 14. Boleh ikut bacaan saya. 14. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Silakan. 14. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Baik. Kumpulan 2 sahaja. Bersedia kumpulan 2 sahaja 14. 14. فذوقوا بما نسيتم لقاء نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Baik. Baik, alhamdulillah. Kumpulan 1 sahaja bersedia. Kumpulan 1 sahaja 14.
14. Fazuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadza إلهكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Baik, alhamdulillah. Yang terakhir sebelum kita tutup, saya baca dahulu dan anda boleh ikut, perhatikan baik-baik. Selepas ini kita cuba tutup. 14. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Silakan. 14. Fazuku bima nasitum liqa'a yawmikum إلهكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Baik, alhamdulillah. Kita cuba tutup. Kita cuba untuk ayat 14 ini. Saya baca dahulu dan anda boleh ikut. 14. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Silakan. 14. Baik, alhamdulillah. Kita cuba sekali untuk buka. Kita cuba sekali. So jadi atas tu fa, fadzuku, bawah tu wa, wadzuku. Ya. Sebenarnya ada banyak perkataan yang diulang-ulang. Ya. Nasi tu, nasi natu, nasi. Ya, nasi tum, nasi bima. Ya. Okey, baik. Saya baca dan ikut. 14 dalam keadaan melihat. Kita buka sekejap. Sekali lagi. 14. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Silakan. 14. Fazuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadza inna nasinakum azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, kita cuba tutup semula. Saya baca dan ikut. Bersedia, ambil nafas dulu. Untuk ayat 14, saya baca dan ikut ya. 14. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Silakan. 14.
Fadhuqu بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Baik, baik. Boleh insya-Allah. Bersedia kumpulan satu sahaja, bersedia. Kita cuba tutup lagi. Kumpulan satu sahaja 14. 14. 14. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Bersedia kumpulan 2 sahaja. Kumpulan 2 sahaja 14. 14. Fadhuqu bima nasitum liqa'a وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Baik, alhamdulillah. Baik. Semua terakhir, semua 14. 14. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Baik, kita buka untuk 2 ayat tadi insya-Allah. Semua bersedia? Kita dalam keadaan melihat semua 13. 13. 11. لو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما Baik, insya-Allah sikit lagi untuk ayat 14 tadi ada cerita. Ada cerita sikit lagi ayat 14 tu boleh nak? Boleh. Baik. Kalau kita perasan dalam ayat 14 ni Allah menggunakan kalimah jamak ataupun dalam grammar bahasa Inggerisnya plural. Plural. Dia tak ada singular. Contohnya kalimah fadhuku, kemudian kalimah nasitum, kemudian yaumikum, kemudian nasinakum, kemudian wadhuku, yang terakhir kuntum Ta'malun. ta'malun ya tak malun. amal. Amal. Jadi Allah beritahu kat sini kalimah plural tu macam ni. Cuba tengok saya. Kalimah plural tu ini di pihak manusia dan di pihak Allah. Di pihak manusia pun plural, jamak, kata jamak, dan di pihak Allah pun kata plural ataupun jamak. Apa maksud? Apa maksud? Sebab dalam Al-Quran ada yang Allah ceritakan singular ada. Yang sekarang kita sedang lihat ni ayat 14 ni, dua-dua ni jadi plural ataupun jamak. Kenapa? Kerana rupanya di atas dunia ni manusia ni dia yang mujrim yang kita sebut pada ayat 12 atas minggu lepas tu. Dia berdosa, dia yang menafikan hari kebangkitan ni semua ni. Rupanya mereka ini berkumpulan dan dia adalah ta'malun. Tu kalimah yang terakhir tu. Mereka berkumpulan bukan pada satu zaman tertentu je. Mereka
berterusan mereka ini berkumpulan. Malahan dia makin bertambah. Kumpulan-kumpulan yang kita sebut pada hari ini, liberal, plural, macam-macam benda-benda mama, hedonisme semua ni, mereka kan berkumpulan. Mereka tidak jalan bersendirian. Mereka siap berdaftar lagi, siap minta mereka itu suara mereka didengar. Jadi Allah beritahu, jika di atas dunia dahulu kalian bersekongkol, ada kumpulan untuk menolak agama Allah, sekarang ini di dalam ketika hari kiamat, nanti di dalam api neraka, kalian itu akan kami, Allah gunakan, akan kami lupakan kalian. Sebab atas dunia, nasitum, kalian lupa kami. Sekarang hari kiamat, nasinakum, kami lupa kalian. Kenapa Allah gunakan kami? Kenapa Allah tak gunakan aku akan lupakan kalian? Tetapi Allah gunakan kalimah kami lupakan kalian. Maksudnya apa dia? Allah akan menggunakan segala tentera dia pada hari kiamat untuk mengazab orang tu tadi, kumpulan tu tadi. Nak tengok kumpulan mana lagi kuat. Kan? Bukan Allah itu tidak mampu jika sekiranya Allah bersendirian, bukan. Tetapi nak beritahu, ketika hidup di atas dunia, baca ayat yang seperti ini, bila kalian dalam kumpulan yang nak menentang agama Allah, nanti hari kiamat, ada tentera kami yang akan mengazab kalian. Dan cukuplah kisah-kisah umat yang terdahulu telah Allah turunkan tentera-tentera Allah untuk menghapuskan kaum tersebut. Tetapi mereka yang membaca Al-Quran pada hari ini, yang melihat ayat-ayat yang seperti ini, terlupa bahawa Allah itu ada tenteranya sendiri. Nanti di alam barzah pun Allah ada tenteranya. Di alam kubur Allah ada tentera. Di atas muka bumi ini Allah boleh mengazab kita bila-bila masa. Dengan tenteranya. Yang hari ini ada orang menyebutkan Allah uji dengan satu makhluk yang disebut COVID pada hari ini, yang kita tak nampak. Dunia jadi huru-hara. Kita tak dapat bertemu. Kita tak boleh pergi ke masjid. Kita tak boleh pergi umrah. Haji tahun itu pun entah apa cerita. Semalam Hishamuddin baru balik daripada Arab Saudi. Dia pergi seorang je semalam. Hishamuddin. Sepatutnya minggu lepas Dr. Zulkifli Al-Bakri, Jabatan Menteri Agama itu sepatutnya pergi minggu lepas. Sepatutnya dia pergi minggu lepas tapi tak lepas. Jadi Hishamuddin ni dia ada relationship masa zaman study dulu dengan anak-anak raja di sana. So dia baru balik malam. Kita dihalang macam-macam benda. Baru Allah hantarkan benda yang kita tak nampak. Umat yang terdahulu daripada kita, Allah turunkan banjir, musnah. Mereka boleh nampak tu, banjir nak datang. Anak-anak Nabi Nuh alaihi salam. Kami lari atas bukit. Rasa boleh selamat. Tak selamat juga. Kaum Nabi Lut alaihi salam. Mereka nampak dengan hentakan batu daripada langit. Tapi hari ini Allah baru hantarkan benda yang kita tak nampak. Huru-hara habis dunia kita pada hari ini. Jadi apa dia yang maksud saya di sini? Allah pun ada tenteranya yang boleh mengazab kita sama ada di dunia ataupun di hari kiamat. Poinnya apa di sini? Seperti saya katakan tadi pada ayat yang ke-13, pada ayat yang ke-14, di awal tadi ayat 14, iaitu ibadah kita kena zuk, kita kena rasa manisnya ibadah kita. Dan insya-Allah mereka yang berusaha mempertingkatkan ibadah dia, nanti dia akan terselamat daripada tentera Allah yang nak mengazab dia sama ada di atas dunia ataupun di hari kiamat. Boleh ya, perempuan ya? InsyaAllah. Kita membaca Al-Quran, kita berhenti dan melihat apakah yang Allah nak sampaikan kepada kita. Walaupun cerita itu tentang orang yang dalam api neraka yang Allah akan musnahkan mereka, tetapi kita kena rasa, apa kaitan ayat ni kepada saya? Apa kaitan ayat ni kepada keluarga saya? Ya, dalam ibadah bukan hanya sekadar membawa jasad, tetapi dalam ibadah kita kena membawa roh kita, jiwa kita. Di situlah baru akan rasa manisnya ibadah kita. Untuk ayat yang terakhir kita lihat, boleh lagi ke ni? Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah. Satu lagi ayat ni senang. Biasa kita dengar ni. 15 kita buka ayatnya. 15 saya baca dahulu. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada.
وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Sungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka bersyukur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya dan mereka tidak menyombongkan diri. Allah sebut pada ayat 15 ini ciri-ciri orang yang beriman. Bila ketika mana dia melihat ayat-ayat kami, ayatina, sama ada dibacakan ayat Al-Quran kepadanya ataupun dia baca ayat Al-Quran ataupun orang cerita tentang ayat Al-Quran ataupun tak ada kaitan dengan Al-Quran ataupun dia naik bukit yang tinggi, dia berada di tepi pantai yang luas, dia melihat kebesaran Allah, itu juga dinamakan ayatina, tanda-tanda kami. Jadi orang yang seperti ini Allah kata, sifat orang yang beriman adalah apa dia? Bila dia nampak semua benda ni, bila dia dengar ayat Al-Quran, dia akan apa dia? Kharru sujadan, dia tunduk dan sujud. Maksudnya akur, patuh, bukan sombong, bukan angkat kepala dan melawan, membantah, tetapi tunduk dan sujud. Kemudian lepas tu apa dia? Bukan hanya sekadar gerakan kepala sahaja, tetapi memuji, wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka sering memuji Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur memuji Tuhan mereka, la yastakbirun, dan mereka itu tidak sombong diri. Jadi orang yang sombong diri, dengan kata lain, orang yang sombong diri atas muka bumi ini, perempuan yang dirahmati Allah, dengan kata lain, dia benar-benar tidak melihat kebesaran Allah. Orang yang sombong diri, begitulah sifatnya. Orang yang nampak kebesaran Allah, kebesaran ayat Al-Quran, dia akan memuji Allah dan tidak sombong diri. Baik, boleh ikut bacaan saya? 15. Innama yu'minu biayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Silakan. 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Yastakbirun. Salah baris dia. Yastakbirun. Baik, baris bawah, ba baris bawah. Baik. Lihat lagi baik-baik di sana. Saya baca dan ikut 15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Silakan. 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Baik. Kumpulan satu saja. Nafas. 15. Kumpulan satu saja. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Baik, terima kasih. Kumpulan dua sahaja 15. 15.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. InsyaAllah ayatnya tidaklah susah mana. Kalimah sujadan, kalimah sabbahu, kalimah hamdi. Itu insyaAllah biasa kita dengar kan. Baik, saya baca lagi, lihat lagi di sana dan ikut 15. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Silakan. 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Alhamdulillah. Kumpulan 2 saja. Kumpulan 2 saja 15. 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Baik, terima kasih. Kumpulan 1 sahaja 15. 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Alhamdulillah. Terakhir sebelum kita tutup, yang terakhir saya baca dan ikut. Selepas itu kita cuba tutup 15. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Silakan. 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Baik, insya-Allah kita cuba tutup. Kita cuba insya-Allah ayat 15. Saya baca dan ikut 15. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Silakan. 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Baik, kita buka balik, ada sangkut tadi sikit. InsyaAllah. Banyak bersangkut Ustaz. InsyaAllah tidak. Okey, perhatikan. Semua 15. 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Boleh tu insya-Allah. Baik, kita cuba tutup. Saya baca dan ikut 15.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Silakan. 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Baik, alhamdulillah. Sangkut lagi. InsyaAllah kita buka untuk yang terakhir bacaan dalam keadaan melihat 3 ayat itu insyaAllah, dan saya harap anda boleh ulang-ulang di rumah nanti sementara tunggu seminggu ni. Saya kira 1, 2, 3 terus mula ya. Ayat 13, 14, 15 tanpa menyebut nombor ayat tu. Terus je mula walau syi'na ya, bersedia dalam keadaan melihat. 1, 2, 3. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من الناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين بها بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan bukan hanya sekadar hafazan kita yang dapat pada hari ini, kita dapat juga pengisian ataupun ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita dalam 3 ayat hari ini. Saya harap dapat diulang dalam seminggu ini, terutamanya di dalam solat, dan kemudian untuk ayat yang seterusnya minggu depan, ayat 16, 17 hingga ayat 19, cubalah untuk lancarkan. Mudah-mudahan dapat kita bertemu pada minggu hadapan dalam keadaan yang baik insya-Allah dan lancar bacaannya insya-Allah. Terima kasih. Ustaz, kan tu nak sujud sejadah kan? Ya. Di situ harus sujud. Itu disunatkanlah, yang terbaik itu sunat yang dituntut tu. Ya, kita sujud. Dah lama dah tu. Ada yang tak pergi masjid. Sebelum ni pergi masjid dengar imam baca kan. Ni kita baca ni kita kena sujud lah kan? Sujud. Dia kalau yang Subhanallah. Subhanallah lah. Tak tutup aurat ke boleh lah Ustaz? Kalau tak pakai telekong. Tutup kamera tu Subhanallah pun boleh kan Ustaz kan? Ya, boleh. Subhanallah pun boleh. Sebab apa dia cerita kat situ tentang kan ada wasabbihu bihamdi Rabbihim. Subhanallah sekali lah. Alhamdulillah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.